rumah panjang zaman dulu kala. Lepas tu kalau sini kita tengok sungai-sungai utama di Sarawak. Sungai Setubong, Sungai Sarawak, Sungai Betang Sadung, Betang Lupal. Banyak lagi lah sungai sampai dia ada 13 sungai yang ada dekat Sarawak. Ini dia putar dia. So anda di sungai mana? Saya di Sungai Bataraja. Wow. Hari itu kan kita naik pasin. Ya betul. Jom kita masuk. Tiang kebumian ataupun geliding. Tiang ini dibawa ke sini pada tahun 1992 dan tiang ini juga berasal daripada Sungai Ud di Dalat. Begitulah sejarahnya. Bagaimana kayu ataupun tiang ini dibawa ke sini. Dia original guys, ini bukan. Ini tidak boleh sentuh. Dia adalah tiang perkebumian. Maksudnya pada zaman dulu. Orang dirikan tiang ini untuk apa? Kalau nak tahu di sini ada dekat sini, dia ada bagi penerangan. Dia diperbuat daripada kayu, belian dan seringkali dikaitkan dengan itu. Okey, ini dia tadi barangan pengebumian. Ini merupakan seramik-seramik yang dijumpai bersama keliding di Sungai Ud bersama dengan batang tiang tu tadi. Di sini ada juga penerangan dia, macam mana dia dibawa ke sini. Ini menurut kepercayaan suku kaum Melanau. Dua benda ni dia berasaskan kepercayaan hukum suku kaum Melanau. Kita tengok buaya hidup di atas darat. Pernah tak? Pernah lah. Kalau yang buaya darat tu ramai. Buaya tembaga. So di sini kita akan jumpa buaya darat. Ya, ini dia buaya darat yang sebenar. Dia tidak boleh sentuh guys. Kalau kita sentuh. Nama sejarah buaya terai. Boleh senang tau. Tumpang lalu sekejap. Buaya katak. So ini adalah buaya katak guys. So dia mendiami sebahagian besar sungai-sungai, hutan bakau dan kawasan berpaya di Sarawak. Ada kalanya buaya boleh didapati di dalam air atau berjemur di bawah cahaya matahari di sepanjang sungai. Ini tinggal kapirian, ulang tembaga. Nombor 2 tu balang. Nombor 3 pun balang. Nombor 4 tu jabil. Itu jabil. Yang ni tajau ningka. Dan last kali nombor 6 ni balang. Ini tawak tum. Ini digunakan masa musim perayaan gawai guys. Di sini ada pinggan seramik, kita ada pelaga, kita juga ada pedang dekat sini. Okey, saya mau baca sikit ya mengenai penjelasan barang ataupun apa yang ada di depan kita ni, iaitu Tusun Tunggu ialah Undang-Undang Adat Masyarakat Iban, merupakan sistem tertib yang melaraskan hubungan dalam komuniti rumah panjang. So masyarakat Iban percaya bahawa untuk hidup harmoni, mereka tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. So kena tunggulah guys, kena hukum adat. Perbuatan yang tidak baik dipercayai akan menyinggung roh dan Tuhan mereka. Okay? Hukum adat juga diperhatikan sekiranya
berlakunya perselisihan faham dalam masyarakat. Denda untuk salah laku merangkumi barangan berharga itu denda atau hukuman bergantung pada jenis kesalahan. So ini adalah biasanya untuk digunakan untuk hukum adat ataupun untuk kena tunggu, guys. Ya. Oke guys, ini nama dia tiang rumah belian. Ini merupakan patung kayu yang disumbangkan oleh seseorang padri Kristen setelah kampungnya memeluk agama Kristen. Oh, ini dulu kalau orang belum memeluk agama Kristen, ini memang ada di tengah halaman kalau dekat rumah panjang. Kalau bangsa Itana. Okey, manakala ini adalah merupakan tiang rumah belian, ia berasal dari sebahagian bahagian serian. Patung kayu ini dibuat secara berpasangan. Dia mesti dibuat secara berpasangan, lelaki dan perempuan. Kalau kita buat, kalau orang pagi ini gerabak lah, gerabak kan, gerabak kayu. Pemburuan kepala head hunting. So ini bagian pemburuan kepala, guys. So memburu kepala merupakan amalan lama di Borneo hingga tahun 1840-an. Diilhamkan daripada kisah-kisah dulu kala kaum lelaki mengikuti amalan ini semasa dewasa. Tetapi asal-usul pemburuan kepala di Borneo tetap menjadi misteri. Okey, pemburuan kepala bergantung kepada mitologi dan amalan ritual yang berbeza bagi setiap etnik. Ia juga berkait rapat dengan peperangan dan penaklukan di kawasan. Kalau dulu-dulu lah, pada zaman dahulu, ia hanya dilakukan kaum lelaki sahaja yang mengikuti ekspedisi memburu kepala sekiranya perlu. Ini termasuk ketika dilanda musibah, penyakit, kegagalan perusahaan tanaman dan kemandulan. Apa kemandulan? Kepala juga diperlukan untuk mengakhiri masa berkabung. Antara faktor lain memburu di sini adalah untuk tujuan prestis. Memburu kepala merupakan cara untuk mendapatkan restu daripada bakal pengantin kepada yang lelaki-lelaki zaman dulu lah. Kalau tidak ada kepala, jangan kahwin dengan anak dia orang. Itu merupakan dia orang tidak kuat, tidak berani. Dan kedatangan agama ke Borneo telah mengakhiri amalan ini. Setelah agama sampai ke Borneo dan berakhirlah amalan ini, ya guys. Namun demikian, tengkorak ini masih lagi dipamerkan di beberapa rumah panjang. Kalau kita tengok sekarang masih ada dipamerkan di setengah rumah panjang. Dan sejarah lisan dan sebahagian amalan ritual juga masih didapati sehingga kini. Okay, seperti yang kita lihat di sini, ini ialah tengkorak manusia hasil buruan bujang berani zaman dahulu. Okay, dapat dia kepala, mereka terus salai di sini. Okey, tengkorak pada mulanya dibersihkan dan kadang-kadang disalai selama beberapa hari sebelum dibawa ke baruk. Ada actually tempat ni adalah macam upacara menyambut tengkorak, ya. Ada bakul cantung. So fungsi bakul ini menyimpan barangan dan membawa kepala musuh sekembali daripada perang. Dan kita ada tengok bakul, ya, bakul sana untuk meletakkan gulungan tembakau semasa ritual, ya. Dan ada juga bakul yang dinamakan pirasang, bakul untuk meletak nasi ataupun sungkoi dalam bahasa Bidayuh, dan kebarangan persembahan lain untuk upacara ritual. So tempat kita yang sekarang ni dinamakan baruk, ya.
iaitu rumah utama ikon bagi masyarakat Bidayuh. Ia merupakan tempat tengkorak dikumpulkan semasa berlakunya konflik dalaman antara etnik. Gawai diadakan di Baro ini untuk meraihkan tengkorak-tengkorak ini. Tetapi ini bergantung kepada ketersediaan pakar ritual lelaki. Kebanyakan barok dibina agak tinggi kerana asalnya ia berfungsi sebagai kubu. Kini yang menjadi ruang perjumpaan. Barok juga dijadikan tempat tidur bagi orang bujang, macam balai raya ya. So ini adalah clearing aman di Pong Tuloi. Sorry ya kalau saya salah sebut. So ini adalah merupakan replika ya, replika clearing ataupun tiang pengebumian milik keluarga Kibe dari Long Segaham Belaga. So clearing ini yang asli mengambil masa 2 tahun guys untuk diukir oleh tukang kayu dari Pontianak dan Sungai Kapuas. Jauh. Terdapat perbezaan antara kedua-dua tiang. Kedua-duanya ada dua sini ya di depan saya, mempunyai ukiran naga, makhluk kecil dan ukiran kudu dengan tarik dan rahang yang besar. Di lokasi asalnya clearing ataupun tiang ini mempunyai batu leper ya, besar yang terletak di atasnya. Clearing yang asal kini berada di pekarangan Borneo Cultural Museum. Okay, kalau kita tengok di dalam cermin ini, iaitu digunakan berasal ya upacara mamat yang berasal daripada sistem kepercayaan masyarakat Kenyah lama yang melibatkan upacara pengenalan. Upacara ini dilangsungkan untuk membezakan lelaki dewasa dengan pemuda lelaki mengikut kelas sebelum diserap ke dalam kultus pahlawan pemburuan kepala. Ada babi gai yang sudah diawetkan. Kalau kita lihat tengkorak itu adalah tengkorak babi hutan ya, iaitu spesies babi, dia ada scientific name ya, mendiami dataran rendah dan hutan bukit di Borneo hingga ke Sumatera. Ia memakan hasil hutan dan buah-buahan. Di sini ada beberapa azimat ya. Dia ada macam-macam gelaran dia, biburang azimat, baku azimat, masing-masing ada apa nama? Ada nama dia.
nampak. Nombor 13. Semua di sini adalah peralatan berbulu. Ini telah rapikan. Sebelah sini semua peralatan untuk mencari hasil dekat sungai, guys. Macam bubu, jala, bak, macam-macam ya. Cari ikan, perangkap rotan, benawur.
kita tengok sini adalah perahu perang masyarakat Iban ya. Pada tahun 1915 masyarakat Iban dari Konsulen menerima pemberitahuan daripada Raja Charles Brooke untuk menyertai ekspedisi Mujong. Mereka membeli perahu perang ini daripada seorang lelaki Melayu yang bernama Ate. Untuk ekspedisi tersebut harganya sekitar $50 perak. Mereka mengumpulkan dana dari rumah panjang mereka. Selepas ekspedisi, perahu itu kekal berada di rumah panjang. Pada tahun 1949, D.L. Bruin, seorang pegawai daerah kolonial, memindahkan perahu ke pejabat daerah Betong. Bruin memberi penduduk Gensurai dengan sehelai bendera Union Jack dan membina sebuah sekolah sebagai gantian perahu panjang ini. Perahu perang ya.